Datuk akan bertanding dengan 6 orang ni. Macam mana Datuk rasa ni? Dulu bertanding dengan 8 orang. Dulu 8 orang. Biasa. Saya dah kata dah di peringkat cawangan Sungai Mati, di bahagian Ledang, tak pernah mudah untuk saya dalam parti UMNO ni. Dan tiap-tiap kali kita bertanding, mungkin ada isu baru, tuduhan baru. Tetapi saya sedikit sebanyak bangga kerana kali ini kita berdepan dengan masa dan ketika detik sejarah di dalam UMNO itu sendiri. Pasal transformasi. Transformasi. Cuba Datuk ceritakan pasal saya tahu Datuk mengetuai badan yang membuat transformasi tu. Saya diamanahkan sebenarnya oleh Majlis Tertinggi untuk memimpin jawatan kuasa tindakan perlembagaan yang ingin pada ketika itu UMNO lebih inklusif dan memberikan kuasa dan memperkasakan ahli-ahli kita sampai di peringkat cawangan lagi. Bayangkan 2,600 dulu tu. Sekarang ni yang 2,600 yang memilih sekarang ni dah 150,000. Iaitu penambahan 6,000%. Tidak ada kota. Begitu telus. Dan suara anak-anak muda kita, suara wanita secara automatik diberikan daripada cawangan kepada bahagian. Dan lebih penting lagi, kita menentukan bukan sahaja kedudukan Presiden dan Timbalan Presiden, kita menentukan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan itu merupakan satu tindakan yang berani oleh UMNO. Itu transformasi yang perubahan yang saya rasa mungkin tidak ada parti lain yang berani lakukannya sebegitu rupa. Jadi saya yang bawa pindaan perlembagaan kepada mereka yang akan melepaskan kuasa dan hak mereka. Saya yang terpaksa berdepan dengan Majlis Tertinggi dan juga Presiden, Timbalan Presiden dan dua lagi naib Presiden untuk menidakkan kota yang selama ini menyelamatkan mereka sedikit sebanyaklah. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi keyakinan ahli-ahli kita kepada dan kesetiaan mereka kepada pucuk pimpinan pada masa dan ketika itu mengizinkan kita melakukan transformasi ini. Tetapi pada masa itu kita tak tahu apa akan berlaku 3 tahun yang akan datang. Dan hari ini saya berada bersama-sama dengan Datuk dalam keadaan di mana cawangan-cawangan yang telah pun bermesyuarat dengan keadaan yang tenteram, dengan baik. Adalah perkara-perkara sedikit sebanyak yang perlu kita tengok selepas ini, kita fine tune. Tetapi apabila keadaan untuk kita menentukan pucuk pimpinan, 2 jawatan yang paling penting, lebih-lebih lagi bila kita nak berdepan dengan player kecil di Sungai Limau ni, akhirnya walaupun tidak ada kota, walaupun jumlahnya dah bertambah, jabatan Presiden dan Timbalan Presiden tak ditangani, tidak ada pertandingan. Jadi saya rasa lega sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk membawa pindaan perlembagaan yang pada masa ketika itu kita tidak tahu bagaimana ia akan diterjemahkan di peringkat akaubi tadi. Datuk, saya nak tanya, dalam pertandingan dalam parti dah tak kira apa jawatan lah, saya nak tanya, masih adakah lagi semangat kekeluargaan apabila bertanding itu? Saya percaya ada. Lebih-lebih lagi sekarang saya dah bertanding dalam banyak jawatan. Maknanya you fighter lah. Dan forever. Lawan tetap lawan, kawan tetap kawan. Itu penting tu Datuk, itu penting. Tetapi kali ini saya tengok kalau surat-surat layar kurang. Buku-buku yang selalunya dah diedarkan sebelum pemilihan tidak ada pun yang saya terjumpa. Ketiganya saya tengok mungkin di peringkat bahagian pertandingan tu wujud, dan mereka yang sebelum ni mungkin tidak pernah atau dah lama tak bertanding, hari ini di peringkat bahagian kena bertanding. Saya yakin mereka yang dekat dengan cawangan
akhirnya ahli-ahli cawangan kita akan memilih mereka juga. Ya, dia tahu siapa dia yang tahu pilih sebenarnya UMNO ni bukanlah satu parti yang orang kata baru hari ini ke depan dengan krisis. Dan krisis dalam UMNO ni bermula daripada tarikh ianya diasas apabila Datuk Onn sendiri merasakan bahawa beliau tak boleh memimpin kita. Tapi pada masa ketika itu Datuk Onn telah pun menyatakan dalam ucapan terakhirnya suruh jaga parti UMNO ni baik-baik. Itu ayat yang digunakan. Datuk, satu lagi yang banyak diperkatakan dalam UMNO dan di luar UMNO ialah usaha untuk meremajakan parti. Kadang-kadang kalau orang yang tak fikir dalam-dalam tu, meremajakan parti ni nak kena ada orang muda lah. Saya ni tu sangat, Datuk. Tak ada. Tapi minta Datuk terangkan konsep dan falsafah meremajakan parti tu. Dia sama juga dengan slogan dan konsep ubah. Itu pun slogan yang digunakan di Mesir bila nak ubah Mubarak. Digunakan di Mesir juga untuk mengubah Munshi. Tetapi tak selesai juga. Apa jua slogan yang nak digunakan berkait dengan Parti Keramat UMNO ni mesti bersandarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai perjuangan yang sentiasa evergreen, iaitu ianya mesti bertapak di atas bumi yang nyata. Jadi saya nak tanya, kalau kita nak bawa muka-muka baru dan buat perubahan, apakah ketua-ketua menteri yang baru dilantik sekarang ni tak muda? Ketua menteri Melaka yang baru, ketua menteri besar Johor yang baru, menteri besar Kedah yang baru, menteri Belia dan Sukan, menteri kesejahteraan bandar. Kalaulah sekiranya menteri pertahanan ni dah tua sangat. Tetapi proses nak bawa pemimpin-pemimpin muda mesti diimbangi dengan pengalaman. Mesti juga diimbangi dengan ujian-ujian yang semua nama-nama yang saya sebutkan tadi telah melalui proses parti kita. Dan kalau itu merupakan formula nak pastikan anak-anak muda kita ada tempat, dan anak-anak muda kita pula tidak begitu gairah hanya melihat sebagai jawatan, sanggup jatuh bangun melalui pahit petir apa yang kita terpaksa lalui di sayap masing-masing. Saya rasa itu akan terus menjadi template yang memastikan bahawa UMNO ni sentiasa relevan, sentiasa evergreen. Tetapi proses untuk kita groom, untuk kita cari dan berikan peluang kepada anak-anak muda ni seperti apa yang kita lakukan sekarang, memberikan mereka suara di peringkat cawangan sehingga ke peringkat bahagian sehinggalah ke peringkat nasional. Itu mesti berterusan. Datuk, dalam mana-mana pentadbiran pun saya rasa gandengan muda dan tua, lama dan baru, dia mesti berpaksi kepada kebijaksanaan ataupun wisdom. True. Dalam arti kata sekarang ni, apakah kita akan dapat melihat itu akan berlaku? Wallahualam. Tapi kita mengharapkan begitulah. Memang kita yang merupakan orang parti memang mengharapkan sebegitu rupa. Tetapi kita kena ingat banyak parti yang telah tidak lulus di dalam ujian ini. Apa dah jadi dengan parti Golkar, LDP, Kuomintang, Kongres di India. Jadi mesti ada sesuatu yang unik dan kelebihan kepada parti UMNO ni. Dan kita kena cari keunikan itu, kelebihan itu. Kerana kalau business as usual, kalau sekiranya kita ikut cara parti-parti yang telah tidak dapat bertahan, akhirnya UMNO akan terkubur. Dan kalau sekiranya UMNO akan terkubur, apa akan jadi dengan orang-orang Melayu, dengan Islam, dengan masyarakat majmuk Malaysia yang UMNO ni merupakan tunjang kepada kerajaan Barisan Nasional. Datuk, dalam politik ni, orang politik ni dia akan baca macam-macam. Yang tak ada pun boleh ada, yang ada pun kadang-kadang dia tak nampak. Saya nak tanya ni, ada orang sebagai orang tu kata, oh, Datuk Hisham ni dia ada pertalian darah dengan Perdana Menteri, maka itu akan memberikan dia satu keselesaan
Betul atau tidak dalam Datuk punya perkiraan, apakah itu satu advantage ataupun kelebihan? Disadvantage dalam keadaan tertentu. Umpamanya Kerana saya tak boleh buat sewenang-wenangnya dalam tanggungjawab yang saya pikul. Kerana akhirnya bukan saja terpaksa saya jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi saya juga kena jawab kepada arwah ayah saya, kepada datuk saya, dan kepada nama baik parti dan keluarga. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita kena fikir dan membuat pertimbangan yang sewajarnya, kerana akhirnya orang ramai bila ditelan zaman akan lupa apa yang kita lakukan. Tetapi ahli keluarga kita, nama baik arwah ayah dan datuk saya, pejuang-pejuang UMNO sebelum daripada kita, mereka ini akan menanya kita apabila kita diberi peluang untuk memimpin UMNO, apa yang telah kita lakukan? Merosakkan, hancur, memecah belahkan orang Melayu, atau kita melakukan transformasi dan akhirnya transformasi dan perubahan itu membuatkan parti kita lebih kuat, lebih relevan, dan masih lagi boleh memimpin negara yang sebenarnya dalam konteks dunia begitu kerdil dalam pertimbangan political landscape, global political landscape dunia pada hari ini. Datuk, tadi saya tanya Datuk pasal anggapan orang kalau kita memperjuangkan sesuatu pihak ataupun sesuatu bangsa ia dianggap rasis. Sekarang saya nak tanya Datuk, dalam agenda UMNO, perkara yang paling kuat yang perlu dipegang ialah agenda Melayu. Jadi Datuk menyandang tugas naib presiden dan akan bertanding. Bagaimana Datuk nak bawa perjuangan agenda Melayu ni dalam persekitaran masyarakat mengata ini rasis? Macam mana Datuk nak bawa ni? Dengan melakukannya dengan secara adil, tidak rasuah, tidak meletakkan kepentingan diri. Dalam keadaan sebegitu rupa, tak ada sesiapa yang boleh menuduh kita hanya memperjuangkan sebahagian sahaja yang masyarakat Malaysia. Tetapi kadang-kalanya persepsi, kadang-kalanya demonization tadi kepada individu boleh juga dilakukan terhadap parti dan perjuangan. Dan kalau sekiranya pemimpin-pemimpin kita tidak mampu kikis usaha untuk demonize parti kita, akhirnya walaupun kita jujur, walaupun kita ikhlas, walaupun niat kita baik, tapi parti itu dibelenggu dengan image yang rasuah, image yang rasis, image yang tak boleh dipercayai. Akhirnya kita semua akan mereka akan gunakan brush yang sama untuk mewarnakan canvas yang putih itu. Saya nak tanya sekarang sikit tentang penyatuan orang Melayu lah. Kita tahu ada parti-parti Melayu yang besar, yang kecil. Jadi apakah kita boleh melihat dalam masa yang terdekat ekoran daripada Majlis Pengkebumian mantan Menteri Besar Kedah, ramai orang UMNO pun pergi, orang PAS pun pergi, apakah tidak ada nanti titik-titik pertemuan yang akan menghasilkan satu perjuangan yang lebih baik? Soalan yang begitu tepat, dan saya pun tanya kepada diri saya, mengapa apabila kita terpaksa berdepan dengan tragedi di Genting Highlands baru kita nak buat kajian dan kita nak buat tindakan, dan kadang-kadangnya kalau lambat sangat orang pada lupa. Bila 6 dah gugur 8 di Sempurna, 2 lagi di Lahad Datu 8, 2 lagi tentera 10. Ya, PDRM 6 di Sempurna, 2 di Lahad Datu 8, 2 tentera di Lahad Datu 10. Baru kita nak wujudkan Eskom dan Eszone. Apabila orang dah meninggal, baru kita nak bertahu. Itu merupakan perkara yang kadang-kalanya dalam dunia yang bergerak begitu pantas, dalam perkiraan atau stakes yang terlalu begitu tinggi. Dulu
tak ramai yang nak menawarkan diri memimpin. Sekarang ni berebut-rebut nak menawarkan diri sebagai calon. Tetapi apabila dah diberikan tempat, sama ada mereka akan mengisi jawatan itu untuk menyatu padu atau memecah belah, itu banyak bergantung kepada parti itu sendiri dan nilai-nilai bangsa itu. Dan kalau kita balik kepada asas, tak ada kita diajarkan sebagai orang Melayu untuk berpecah belah. Jauh sekali untuk kita memaki hamun kaum lain atau menidakkan hak kaum-kaum lain. Tak ada. Agama kita pun tak ajar kita gitu. Tak boleh. Datuk, sebelum kita akhir program ni, saya tak suka ramalan lah sebenarnya. Pasal ramalan ni susah. Tak payah. Jadi saya nak tanya Datuk, kalau Datuk nak cerita sikit pun boleh lah. Tapi kalau yang pentingnya saya nak tanya Datuk, Sayap akan mula memilih pemimpin masing-masing 12 hari bulan. 12 hari bulan. Mungkin Datuk ada nasihat pada mereka. Datuk pernah menjadi ketua pemuda, ya, mungkin ada sikit sepatah dua untuk mereka ni. Saya jaga pemuda 10 tahun. Dan tak ada perkara yang tak terpaksa saya lalui. Apabila saya memangku dahulu pun mula pecah dua. Dan pada masa ketika tu orang nak pakai baju pemuda pun malu. Jadi bagi saya yang paling penting ialah bila nak menawarkan diri, kena tahu mereka ni menawarkan diri untuk apa. Apabila mereka dah pegang jawatan sebagai ketua, naib, exco sayap masing-masing, apa yang mereka nak bawa dan bagaimana mereka nak membina parti dan tanggungjawab mereka. Kalau tidak, kerjaya politik mereka untuk 4-5 tahun tu je lah, habis. Dan saya dah lihat rakan-rakan yang tak buat perkiraan, mungkin seronok untuk 1-2 hari bila menang dalam barisan exco. Tetapi kalau barisan exco itu sendiri tidak dihormati, jawatan patah petinggi pun kita pegang, tak bermakna. Sama juga dengan negara kita. Menteri Pertahanan, sekurang-kurangnya Menteri Dalam Negeri, teruk macam mana pun bila saya memimpinnya, dunia masih menghormati saya. Bukan kerana kepimpinan saya, tetapi negara kita masih lagi aman, negara kita stabil, boleh makan, tidur nyenyak malam. Itu merupakan perjuangan kepada Parti UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO. Datuk, saya ucapkan selamat menjaya dalam pertandingan yang mendatang. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung rancangan soal jawab. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana datang ke studio. Salam hormat, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.